kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bandar Hilir singgah Kelana, dataran keris di lapang sempurna. Tok Rauf hadir meriah suasana, Ketua Menteri Pewaris penuh sederhana. Balik berjalan singgah ke Pekan, jalan melintas tanah sebidang. Salam hormat kami dulukan kepada warga Dun Sungai Udang. Kita bersama malam ini dalam siaran Suara Anak Madani, dan kali ini kita berkelana di kawasan Parlimen Tangga Batu di Dun Sungai Udang secara khususnya, dan tentunya kita bersama-sama dengan tetamu yang tidak asing lagi, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan tentunya kita sangat teruja kerana tahun ini, tahun 2024 adalah merupakan tahun melawat negeri Melaka, dan kita adakan program forum ataupun siaran Suara Anak Madani ini untuk memberikan pendedahan dan pencerahan kepada pelbagai isu yang terkait tentang pengurusan negeri Melaka, dan tentu dari segi strategi untuk mempromosi pelancongan dan sebagainya. Dan kita ingin kekalkan Suara Anak Madani ini sebagai satu platform dan sebagai satu wahana untuk menyuarakan pendapat dan juga pandangan rakyat, terutamanya di akar umbi terhadap berbagai isu yang tentunya akan dijawab sendiri oleh ketua yang diberikan amanah untuk mengurus dan mentadbir negeri dan juga kerajaan. Ya, Datuk Seri, selamat datang ke pentas Suara Anak Madani. Terima kasih kerana dapat bersama. Terima kasih Datuk Samsul kerana menjemput saya di pentas Anak Madani ini. Ya. Kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terbit tinggi. Kalau tidak kerana Tuhan, tidak kita berjumpa di sini. Oh, arak-arak kelapa mayang, tidak mayang kelapa Bali. Oh. Kalau tidak kerana kasih sayang, tidak kita datang kemari. Betul. Jadi saudara-saudari, sidang pendengar dan penonton di luar sana, kita semua sedia maklum hampir setahun Yang Berhormat telah pun mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri, dan kita tahu sekarang ni Melaka berada di kedudukan yang sangat strategik dari segi geografinya antara Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru dan kemudiannya Singapura, dan ianya tentu menjadikan satu tempat yang strategik untuk pelancongan ini. Jadi seperti mana yang saya jelaskan di mukadimah tadi, ini adalah merupakan tahun Melaka 2024. Jadi bagaimana Datuk Seri ingin membuka gelanggang pembicaraan kita pada malam ini dengan berkongsi dari segi strategi kerajaan negeri untuk memastikan tahun Melaka ini mencapai objektifnya, manfaatnya dapat kepada rakyat, dan tentunya peluang untuk menaikkan infrastruktur pelancongan di dalam negeri Melaka ini. Apa yang kita nak berbicara dalam podcast Anak Madani ini tentang Melaka. Ya. Pertama kali saya nak beritahu bahawa Melaka ni memang sejak dahulu terkenal sebagai kota perdagangan. Tapi disebabkan penjajahan, Melaka dikecilkan dan menjadi sebuah kota pelancongan. Akibat daripada penjajahan. Kalau tidak ada penjajahan, saya rasa Melaka ni memang sebuah negeri yang cukup hebat. Dan kehebatan Melaka itu saya sedang meniti hari untuk saya kembalikan kehebatan dan kecemerlangan Melaka. Ya. Kalau Datuk tanya saya apakah strategi saya, sudah pastinya produk yang terbaik untuk negeri Melaka ialah sebuah kota yang dijadikan kota pelancongan. Kota pelancongan ini dia menawarkan pelbagai tempat-tempat menarik yang boleh dijadikan kawasan pelancongan keluarga. Ya. Contoh di negeri Melaka sudah sedia maklum lebih daripada 15 tahun kita ada daya tarikan pelancong dengan dipanggil Melaka River Cruise. Kita ada Menara Tameng Sari, kita ada bangunan-bangunan kota lama yang menjadi satu kesan sejarah dan rujukan kepada pakar-pakar pengkaji sejarah. Ya. Kita ada kota Portugis, kita ada kota Belanda dan sedikit tinggalan Inggeris yang kita lihat sekarang menjadi daya tarikan orang untuk datang ke Melaka. Ya. Jadi strategi yang saya buat ialah bagaimana nak mengembalikan Melaka ini sebagai pusat destinasi pelancongan untuk semua rakyat golongan B40, T20 ataupun golongan yang berpendapatan tinggi. Ya. Antara tawaran yang terbaik ialah Melaka menganjurkan pelbagai program sempena dengan Tahun Melaka ini. Yang pertama, pada bulan 2 hari itu kita berikan ruang kepada semua rakyat Malaysia untuk datang ke Melaka
tempat-tempat tarikan pelancong ini yang biasanya dikena kebayaran kita bagi secara percuma. Orang boleh naik bot secara percuma, orang boleh masuk zoo secara percuma, naik Melaka Taman Sari secara percuma, ataupun melawat 21 buah muzium juga diberi secara percuma. Pada hari tersebut disulam pula dengan Hari Pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu yang didatangi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyaksikan bagaimana nostalgia pengisytiharan ini dilakonkan semula untuk dihayati oleh generasi yang akan datang. Daripada promosi tersebut yang dipanggil Hari Terbuka Melaka, kita menerima lebih 250,000 orang pelancong satu hari. Untuk bagaimana menggalakkan sektor ekonomi daripada ekosistem ini, kedai-kedai makan tak cukup bekalan makanan kerana mereka tak sangka yang kehadiran pelancong datang ke Melaka melebihi daripada taraf yang kita jangkakan. Penambah pelanggan di hotel-hotel menunjukkan ramai pelancong-pelancong yang menginap di hotel bertambah pada hari tersebut. Secara tidak langsung, the people's economy yang kita buat ini ataupun ekonomi rakyat kepada eko pelancongan termasuklah kedai-kedai makan, hotel, penjual cenderamata mendapat faedah daripada salah satu daripada tarikan yang dicetuskan oleh kerajaan negeri. Jadi ramai yang dapat masuk, ada yang juga tak dapat masuk. Tapi hasilnya selepas itu, pertambahan jumlah pengunjung daripada bulan 1 sampailah ke bulan 3, kita mendapat maklumat daripada hotel-hotel, bukan daripada soal pendaftaran. Pendaftaran kita dapat database-nya lambat, tetapi daripada jumlah peningkatan utilities bill meningkat daripada biasa 30%. Bil air dan bil elektrik meningkat, menunjukkan ramai pengunjung datang menginap di sesebuah hotel. Jadi pihak syarikat air Melaka juga memaklumkan bahawa kebanyakan hotel-hotel yang bertaraf 5 star, 3 star, peningkatan bil meningkat secara mendadak dalam tempoh 3 bulan. Menunjukkan bahawa permintaan untuk datang ke Melaka ini dan permintaan untuk menginap di hotel ini tinggi. Jadi di antara perkara yang menarik ialah Melaka ni dia memang sebuah kota tua. Daripada tahun 1511 keruntuhan Empire Melaka sehinggalah tahun 1957. Kota itu sudah wujud sejak 446 tahun dahulu. Ataupun kalau sekarang ni sudah hampir 600 tahun. Menunjukkan bahawa persejarahan yang ada dalam negeri Melaka itu sendiri menarik minat ramai yang datang berkunjung, di samping pembiayaan pelancongan itu boleh dinikmati oleh semua peringkat. Kedai makan, makanannya murah, penginapannya juga murah. Kawasan-kawasan dari tarikan juga kita memberikan dalam kemampuan semua rakyat. Jadi saya tengok Melaka ni memang menjadi daya tarikan bukan saja pelancong daripada domestik tapi pelancong-pelancong antarabangsa. Saya ada singgah di sebuah kedai di persimpangan Hard Rock Cafe dengan jalan persimpangan Jebat. Dia berjualkan barang-barang jajan ni. Gula-gula durian, gula-gula dan jajan-jajan makanan Melaka ni. Saya tanya toki dia, bagaimana kaunter penjualan hari ni? Dia kata setakat itu saya pergi jam 1 tengah hari. Setakat hari ni dia kata kaunter ni telah menunjukkan bahawa transaksi sudah berada pada 12,000 transaksi. 12,000 transaksi dalam masa pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. 12,000. Maksudnya sambutan terhadap tahun melawat Melaka ni kepada semua peniaga-peniaga dalam Melaka ni amat baik. Baik Tok Sri, itu satu berita yang sangat mengujakan. Cuma dalam konteks secara lebih khusus, kita tahu kekuatan negeri Melaka ni adalah sejarah dia. Kan? Sudah pasti Datuk Seri punya perancangan yang lebih khusus untuk mengangkat tema sejarah ni dari segi khazanah sejarah. Antara misalnya tahun ini Malaysia akan merayakan 50 tahun hubungan Malaysia dan juga negara China. Dan dari segi ketamadunan China itu ada kaitannya dengan sejarah Melaka sebahagiannya. Jadi bagaimana Datuk Seri respon kepada khususnya tentang pemekasaan elemen sejarah untuk negeri Melaka ini? Hubungan sejarah dengan China ni bermula sejak zaman kebilangan Kesultanan Melayu Melaka. Waktu Laksamana Cheng Ho ataupun ditafsirkan dalam buku sejarah China Zheng He. Zheng He ni dia beragama Islam. Dia orang yang beragama Islam. Dia pernah datang ke Melaka sebanyak 7 kali. 7 kali di zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah dan Muzaffar Shah. Jadi dia sebenarnya seorang penggembara daripada bangsa Cina kerana nak menunjukkan kehebatan Cina ni dengan armadanya. Dia bukan saja datang ke Melaka, dia juga ke Nusantara.
Dia sampai ke Sumatera, Jawa, di Batam, Singapura dan ke Melaka. Tetapi yang menariknya dalam buku sejarah Cina yang ditelaah oleh penuntut-penuntut sekolah rendah dan universiti, hanya ada Melaka. Kalau nak tanya hubungan Malaysia dengan China ini bermula sejak 600 tahun dulu dan termaktub dalam buku sejarahnya sekarang. Hanya ada Melaka, termasuklah Bukit Cina, Perigi Hang Lipo dipaparkan dalam sejarahnya. Jadi kalau kita tengok pada sudut pensejarahan, hubungan Melaka China dah terlalu lama. Mentelah lagi pada tahun 1974, Perdana Menteri waktu ketika itu yang berhormat Tun Razak memulakan satu hubungan diplomatik baru. Yang jatuhnya pada tahun 2024 ini ulang tahun yang ke-50. Melaka menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah sebagai host kepada perayaan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Dia bukan saja daripada zaman Cheng He, tetapi sampailah ke zaman Malaysia moden ini. Jadi disempurnakan dalam hubungan dua hala ini, dalam kemajuan yang pesat di China, banyak benda-benda yang boleh dalam bidang teknologi, bidang pemasaran, dalam bidang perkilangan dan perindustrian, banyak boleh digunakan dalam hubungan ini untuk manfaat sebuah negeri atau negara Malaysia memanfaatkan pada hubungan yang baik ini. Maka Melaka menawarkan untuk menjadi tuan rumah. Kita tahu bahawa pada awal tadi kita bercerita tentang kesediaan kerajaan negeri dengan produk-produk pelancongan, sejarah dan sebagainya, melihat ramai orang hadir menikmati Tahun Melaka ini. Dan tentunya antara perkara yang sering kita mendapat aduan dan rungutan itu adalah isu kesesakan ini, kan? Jadi kadang kena ada keseimbangan dari segi kesediaan kita untuk menyediakan produk pelancongan, orang datang, tetapi terdapat ketidakselesaan di kalangan pengunjung, terutamanya dari segi aspek kesesakan. Jadi bagaimana kerajaan negeri menangani perkara ini? Pertama, Melaka telah diwartakan sebagai kota warisan dunia. Kota warisan dunia ini mempunyai syarat-syarat yang ketat terhadap pembangunan baru ataupun penambahbaikan terhadap bangunan yang telah diiktiraf sebagai kota warisan dunia oleh UNESCO. Pastinya macam saya kata tadi, kota tua ni daripada jalan selepas dijajah sampailah ke hari ni 600 tahun jalan bersatu tak diubah. Pertambahan keredaan masuk ke Melaka di luar jangka menyebabkan kesesakan bottleneck ini mengakibatkan kesesakan sebahagian besar pada bandar Melaka. Saya mengambil langkah awal iaitu menuju ke Melaka. Kebanyakan kawasan-kawasan kesesakan ini, titik-titik sesak ini ditukar kepada no right turn. Jadi diorang boleh jalan terus, tak payah ada lagi berhenti untuk masuk ke kanan. Dan memberi kesan yang baik. Itu langkah awal sebelum masuk ke bandar. Bila masuk ke bandar, saya memperkenalkan Covery Zone. Kawasan persejarahan ini sepanjang 1.5 km saja. Tidak dibenarkan kereta masuk pada hujung minggu. Dan kita buat traffic diversion. Kita buat penyuraian trafik ke jalan-jalan yang boleh ditambah baik. Dan saya yakin kita telah berjaya mengurangkan kesesakan kepada negeri Melaka ini, terutama dalam bandar, sebanyak 40%. Dan masih lagi dalam peringkat kajian kawasan-kawasan yang boleh kita tambah baik untuk dijadikan jalan sehala dan untuk dijadikan ring road kepada kerendahan-kerendahan yang masuk di dalam bandar. Cuma tak kala kita nak memperkenalkan sistem ini, sudah pasti je orang rasa janggal kerana di luar kebiasaan. To educate the people atau untuk nak memberikan pendidikan tentang jajaran baru ni mengambil masa sedikit. Ada yang dulu pada peringkat awal mengatakan Covery Zone ni memberikan kerugian kepada industri peruncitan, restoran-restoran dan hotel-hotel. Tapi sekarang ni tidak begitu. Sekarang ni dia memberikan pulangan yang baik. Kerana apabila pelanggan telah biasa dengan perubahan ini, maka perjalanan itu lebih mudah. Sudah pasti je kerajaan negeri sudah tentu kerajaan negeri memilih untuk memudah cara rakyat datang ke Melaka. Kita tak persulitkan urusan-urusan ini. Jadi hasil daripada Covery Zone ini, jumlah pelancong yang datang ke kawasan Red Square ni sepanjang 3 hari melebihi daripada 20,000 orang dan memberikan kesan ekonomi yang baik. Jadi kalau kita tanya tadi kedai jajan yang 12,000 transaction dalam masa 3 jam ni, di situlah tempat dia. Dia juga memberikan pulangan
ekonomi yang baik kepada peniaga-peniaga di Jonker Walk. Jonker Walk juga menerima limpahan yang baik. Kita juga mengubah peniaga-peniaga uptown daripada kawasan yang tersorok di belakang bangunan Dataran Pahlawan, kita pindah ke jalan di hadapan Tameng Sari, dan hasil dia telah membuahkan pulangan ekonomi yang terbaik kepada peniaga-peniaga. Kalau dulu dia kata dia pernah dapat RM30 semalam, kali ini pertambahan lebih pada RM100. Jadi memang Melaka sesak, tetapi hari biasa dia tak sesak. Hari biasa rakyat Melaka nak pergi ke satu tempat melalui jalan yang sesak ni tak ambil masa 10 minit pun. Kerana dia tidak berlaku kesesakan. Tapi kesesakan ini berlaku menunjukkan ramainya orang suka datang Melaka. Baru nampak sesak, baru nampak hebat. Dan orang suka kesesakan ni. Kerana menunjukkan the challenge untuk datang Melaka ni. Siapa lepas kawasan sesak ni, maka dia dah berjaya sampai Melaka. Terror lah. Okay, memang terror lah Datuk. Saya yakin Datuk orang Melaka, Datuk pun boleh dapat nikmat ini. Dan Datuk, saya juga bangga melihat orang datang ke Melaka. Dan orang datang berkali-kali. Kata orang Melaka, kalau tuan tanam lengkuas, jangan tanam benih berdiri. Sekali datang Melaka memang tak puas. Datanglah tuan berkali-kali. Ya, itu dia. Baik Datuk Seri, saya fikir ini satu penceritaan atau penkisahan yang sangat mengujakan, bukan sekadar untuk rakyat Melaka tetapi juga warga Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, boleh datang ke Melaka di hujung minggu untuk berkongsi tentang apa yang mereka boleh dapat sebenarnya sebagai warga Malaysia hasil daripada program Tahun Melawat Melaka 2024 ini. Namun kita nak bincang lebih rinci lagi, terutamanya tentang pendapatan negeri dari segi sudut pelabur asing. Kita tahu Perdana Menteri sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengangkat Malaysia menjadi sebuah destinasi hub pelaburan di rantau ini. Dan malah baru-baru ini sewaktu lawatan di Berlin, kita lihat negara yang kuasa besar seperti Jerman juga menjadikan Malaysia sebagai sebuah hub paling tidak pun untuk mengeluarkan microchip ini. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat dari segi persediaan negeri Melaka? Sebab kita tahu di Johor, Negeri Sembilan juga sedang rancak menerima pelabur-pelabur asing ni. Jadi apakah strategi yang sedang diusahakan, diikhtiarkan oleh kerajaan negeri untuk menarik pelabur asing ini ke negeri Melaka ini? Untuk makluman sebuah data di negeri Melaka tentang perindustrian. Kawasan perindustrian Melaka ni adalah satu kawasan perindustrian yang cukup matang kerana telah melebihi 50 tahun. Kawasan zon perdagangan bebas yang ada di Batu Berendam sudah berusia lebih pada 51 tahun. Dan kita ada lagi 24 kawasan perindustrian seluruh Melaka yang menjana ekonomi kepada rakyat, yang memberikan pulangan sumber tenaga manusia yang boleh bekerja dalam sektor industri ini melebihi pada 30% rakyat Melaka. Jadi kalau tanya saya, apakah persediaannya? Rujukan yang pertama, syarikat paling besar melabur di Melaka ini syarikat daripada Jerman. Dah ada 51 tahun dia di Melaka ni. Syarikat Jerman ini berkembang dengan begitu pesat sehingga kan menguasai pasaran microchip dunia. Syarikat ini kalau hari itu masa pandemik, dia berhenti 3 hari. Pengeluaran kereta seluruh dunia tertangguh 6 bulan. Tak cukup bekalan. Di mana? Di Melaka. Kenapa Melaka? Kerana Melaka telah mewujudkan kawasan perindustrian free trade zone ini sejak 51 tahun dahulu. Dan kilang ini mempunyai 12 blok yang cukup besar dalam industri di Melaka ni. Satu blok ke satu blok, dan setiap satu blok ada 1,000 orang pekerja. Kalau 12 blok, dia ada 12,000 orang pekerja dan merupakan syarikat yang mempunyai tenaga kerja dalam pelaburan ke seluruh dunia. Yang paling besar jumlah pekerjanya ialah di Melaka. Nama syarikat saya tak perlu nak sebut, tapi nama ni memang sinonim dengan industri microchip. Dan dia pula begitu bangga kerana dia telah berjaya melahirkan 3 generasi yang bekerja dalam kilang dia. Kilang itu. Dulu mak dia bekerja, kahwin dapat anak. Anak dia bekerja, kahwin dapat cucu, masih lagi bekerja di kilang yang sama. Jadi itu kalau pada sudut pelaburan daripada Jerman. Dan kilang ini semakin hari semakin membesar. Disebabkan dah tak cukup tanah, dia lagi pergi sebelah utara. Kalau cukup tanah hari itu, dia takkan lagi, dia akan duduk di Melaka. Jadi bukan saja pelabur-pelabur daripada Jerman, pelabur daripada Amerika Syarikat, daripada Jepun juga telah
berada di Melaka pada lebih 51 tahun. Yang kita tak perasan ni. Dan ada antara syarikat-syarikat besar daripada China yang membuka kilang dia panjangnya 1.5 kilometer. Kalau saya tanya dia, kilang ni bil api dia berapa? Bil api dia sebanyak 9 juta sebulan. 9 juta ringgit sebulan. 9 juta sebulan. Jadi sudah pastilah dengan OPEC dia sekolah 9 juta, bayar bil api dia, bayar gaji pekerja berapa. So pasti pengeluaran daripada Melaka ni sebuah pengeluaran kilang yang cukup hebat. Begitu juga kilang Pedai Amerika. Baru ni melabur lebih pada 5 bilion dengan kawasan baru, dan kita memberikan sokongan dan menjadi kita facilitate apa kehendak dia, kerana waktu saya mengambil alih tampuk kerajaan negeri, saya berjanji kepada para pelabur saya akan menjadikan negeri ini mesra pelabur dan mesra perniagaan, dan kita menunjukkan beberapa sistem kaedah baru untuk melunaskan ataupun aku janji kita kepada pelabur ni, dan telah menarik ramai minat orang untuk datang ke Melaka. Sebab jarak kita berada di tengah-tengah di antara Singapura dan juga Kuala Lumpur. Ya. Satu lagi, kenapa orang suka Melaka ni? Negeri dia kecil, bukan negara tau, negeri kecil. Jadi kalau di sentral Melaka ni, orang pada Jasin pergi ke kilang tu sejam, orang pada Manjai Tanah pun sejam. Jadi dia tak perlu cari rumah untuk disewa. Dia akan bekerja untuk diri dia dan keluarga dia. Maka ekonomi itu berkembang. Pada satu pendapatan pada satu kilang boleh membina keluarga. Jadi seluruh Melaka kita telah keluar daripada kadar miskin tegah ni. Kerana rakyat Melaka dia ada 1 juta orang. Rakyat Melaka hanya ada 1 juta orang. Golongan umur yang bekerja daripada umur 7 tahun hingga 18 tahun dan umur 18 sehingga umur 40 tahun 50% dan 50%. Jadi daripada 50% rakyat Melaka yang umurnya bekerja, 30% bekerja dalam sektor industri. Yang lain bekerja di syarikat-syarikat ataupun dengan kerajaan. Saya bangga dengan pencapaian pemimpin-pemimpin yang terdahulu membina Melaka ni. Terima kasih kerana menengok bahawa masa depan yang dilakarkan dulu, sekarang ni saya melaluinya untuk saya memberikan tambah nilai. Sudah pastinya tambah nilai itu bersesuai dengan waktu dan zaman ini. Dengan itu saya sedang menguruskan untuk di sebelah utara Manjai Tanah kita akan ada 5,000 ekar kawasan perindustrian baru. 5,000 ekar. Besar. Untuk Melaka besar. Bukan untuk Melaka, untuk Malaysia pun juga besar. Sehubungan dengan itu, 383 ekar yang dah sedia ada ni kita convert menjadi German Technology Park. Sebab sewaktu lawatan saya ke Jerman pada bulan 5 tahun lepas, rujukan syarikat Jerman yang berjaya di Melaka ini telah menjadi rujukan kepada syarikat-syarikat Jerman, sama ada yang besar, kecil ataupun sederhana, mesti dah datang Melaka. Sehubungan dengan itu, pada bulan 6 kita ada German Week. Kita akan bawa konglomerat daripada Jerman, sama ada automobil, electronics, household, akan ada di Melaka. Kita akan bawa Porsche, BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, jenama-jenama besar produk yang akan ada di Melaka ini, akan membawa syarikat-syarikat daripada Jerman ni untuk datang melihat, untuk mengembangkan bisnes dia di Melaka. Baik. Sangat mengujakan. Jadi bukan itu saja di Datuk Samsul. Kalau kita tak mengkaji Melaka ni, orang tengok Melaka ni negerinya tak ada apa. Banyak produk-produk yang bertaraf dunia datang daripada Melaka yang orang tak tahu. Ada satu syarikat yang telah mendapat kontrak pembekalan jenama kereta yang cukup hebat dalam dunia ni. Dan dia membekalkan head dan tail light kereta yang berjamur dunia untuk seluruh dunia daripada Melaka, dan kilang itu dimiliki oleh anak Melaka. Kilang di Melaka dimiliki oleh anak Melaka. Melaka, tapi pasaran dia dunia. Barang-barang pakaian wanita yang berjenama yang kita tengok satu dunia ada ni, kilang dia kat Jasin. Kalau saya nak sebut sekarang, saya tak tahu juga melanggar akta komersial ke, tapi kalau diizinkan saya sebutlah nama-nama company ni untuk rakyat Melaka juga bangga. Sebenarnya produk Bonia tu dia asal daripada Melaka, dah lebih pada 50 tahun. Ini produk tempatan, saya beritahu lah, produk luar negara saya tak nak beritahu. Jadi saya pergi kilang dia melawat. Memang kilang dia dioperasikan secara konvensional.
pakai tangan lagi. Dia tak ada automated. Dan kilang dia bukan saja buat jenama Bonia, jenama yang besar dalam dunia yang harga 30-40 ribu pun buat kat situ. Kadang-kadang kita kata kalau tahu sini dia datang kat Jasin ni beli barang ni. Tak payah pergi dekat KLCC. Ya. Saya bangga melihat bahawa usaha anak Melaka ni telah membawa Melaka ke taraf dunia. Dan dia juga beri sokongan yang baik. Dan Melaka telah mewujudkan di antara pelabur dan kerajaan negeri, kita panggil industrial booster. Datang ke Melaka, nak buka kilang, kita will guide you. Kita ada industrial booster. Dulu kalau tunggu sebulan, sekarang tunggu 14 hari. Dulu kalau tunggu 14 hari, mungkin sekarang tunggu 3 hari. Itulah dia Melaka. Tak ada negeri lain, hanya Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Baik, saya nak tanya tentang Perikatan Nasional. Kita tahu bahawa selepas pilihan raya Parlimen, Perikatan Nasional dia menang 3 daripada 6 kerusi di peringkat Parlimen. Dan di peringkat Dewan Undangan Negeri, Barisan Nasional itu membentuk majority. Jadi bagaimana tindakan ataupun ikhtiar ataupun usaha yang sedang dilakukan oleh pasukan perpaduan di negeri Melaka ini untuk melihat perkara ini dengan serius dan mengekang pengaruh dan dominasi daripada pihak pembangkangnya. Sekarang ini telah pun dari segi Parlimen itu seimbang 50-50 supaya ini tidak merobek fabrik politik semasa serta mengaguh-gugat kemampuan ataupun kebolehan kita untuk pilihan raya akan datang. Kalau kita tengok trend politik ni sejak merdekanya kita ni, dah lebih daripada 68 tahun. Trend politik ni dia mula berubah apabila banyak berlaku perpecahan di antara kita. Kalau tidak dulu dia sebuah parti politik boleh perintah sampai lebih 60 tahun. Tapi akhirnya tewas atas sifat-sifat faktor semasa. Jadi kita membentuk sebuah kerajaan dipanggil Kerajaan Perpaduan untuk membina semula kekuatan jati diri Malaysia ni. Dibentuk dengan Kerajaan Perpaduan. Di dalamnya semua parti ada yang disuruh oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong sewaktu keputusan pilihan raya umum yang lepas. Tapi tidak disahut oleh sebahagian daripada parti politik yang lain. Apa yang tadi Datuk Samsul kata, dulu kalau tengok Melaka ni kita boleh menang 6 kursi ataupun 5 kursi. Akhirnya kita sekarang tak menang apa pun dalam Kerajaan Perpaduan, kita bawa 3 kursi masuk. 3 kursi lagi dimenangi oleh parti yang berasaskan sentimen agama menang. Apakah yang kita nak buat untuk nak memastikan bahawa contoh yang ada dalam kerajaan negeri Melaka ini, yang ada combination of all, ada MCA, ada DAP, ada MIC, ada UMNO, dan disokong pula kerajaan PH yang ada amanah dan juga PKR, bagi membantu menunjukkan Melaka ni boleh jadi reference center. Saya lihat kepada rakyat di luar sana, Melaka ni telah menunjukkan keberhasilan sebuah kerajaan perpaduan. Jangan kita fikir jauh, jangan kita fikir berserabut. Masa pilihan raya besok, kita pilih yang utama satu ialah kestabilan kerajaan. Hasil dia, apa yang boleh dijana oleh kerajaan tadi, yang kita bincangkan tadi. Kita boleh bawa masuk pelaburan, kita boleh merancangkan ekonomi pada pelancongan, kita boleh mencari jalan untuk membina Melaka, mewacah barukan Melaka. Sebab kita berada dalam keadaan stabil. Tetapi nilai kestabilan ini jangan kita musnahkan dalam bentuk emosi. Sebab kita tidak tahu kesan dan akibatnya. Apa yang berlaku sekarang ialah kesan dan akibat sebab kita terlampau emosional. Tetapi kalau kita nak fikir berapa jauh kita boleh pergi, saya yakin kebersamaan dalam membina sebuah wawasan menuju Malaysia Madani ini, Melaka boleh dijadikan contoh untuk kita bergerak jauh ke hadapan. Dan rakyat Melaka menerima. Kerana dalam pengolahan kerajaan perpaduan ini, kebersamaan membuat keputusan tak ada masalah. Kebersamaan untuk menghormati satu sama lain tidak ada masalah. Kebersamaan dalam seiring dalam the culture diversity tak ada masalah. Cuma sekali-sekali itu memanglah ada perselisihan, percakapan pendapat, tapi kita boleh perbetulkan. Jadi saya, kalau Datuk tanya saya tadi, apakah strateginya? Strategi satu je, iaitu perpaduan. Perpaduan akan memberikan pulangan yang baik kepada rakyat dan generasi yang akan datang. Percayalah cakap saya.
Jadi kekuatan yang ditunjuk dalam pilihan rakyat masa pilihan raya umum yang lepas untuk negeri menunjukkan satu kekuatan yang melahirkan sebuah negeri yang hebat. Kalau tidak, dengar sekejap ni orang ni nak jadi ketua menteri, kejap orang ni jadi Perdana Menteri, pelabur nak datang pun takut. Kenapa perlunya pelaburan? Kita ambil diri kita. Saya nak beritahu orang kampung sikit ni. Kadang-kadang orang tak tahu ni pelaburan macam mana. Dalam rumah kita ada anak seorang, umur dia 22 tahun. 22 tahun umur anak ni. Betul. Pergi minta kerja kat kilang, dapat gaji 2,500. Baik. Mula-mula dia beli motor, pergi kerja, balik kerja. Lagi 5 tahun dia naik pangkat, gaji dia 3,000. Dia nak kahwin. Baik. Dia nak beli rumah. Gaji dia naik tadi tu. Dia kerja pun bagus. Dia nak beli kereta, kahwin, ada anak, nak beli pula pakaian anak. Kalau sebuah negeri yang tak stable, budak yang duduk dalam rumah pada 22 tahun sampai umur 25 ni pun pelabur boleh lari, tinggal, dia nak kerja kat mana? Kita ambil diri kita lah. Kalau gaji kita banyak ni, rumah kita besar ni, kereta kita banyak macam ni, anak kita makan macam ni. Alhamdulillah dapat, kerana kestabilan itu memberikan satu kemakmuran yang sukar orang dapat. Tapi bila saya beritahu, jadi banyak orang perasan. Ambil seorang dalam rumah ni, boleh menjana kehidupan dalam kestabilan yang dia nikmati sekarang. Dia terlupa tu. Macam saya kata tadi, di kilang yang ada di Melaka ni 12,000 orang bekerja. Keseluruh rakyat Melaka kerja dalam kilang ni ialah sebanyak 340,000. Tahu, dalam kilang-kilang ni, orang dalam Melaka ni bekerja kat kilang 24 kawasan industrial zone ni ialah sebanyak 340,000. 1/3 daripada rakyat Malaysia. Daripada rakyat orang Melaka. Tak tahu dia orang bekerja daripada kilang-kilang ni, minta data IPF. IPF beritahu kilang ni berapa ramai, kilang ni berapa ramai. Kilang ni berapa shift ada, kita tahu semua. Jadi saya nak mengatakan bahawa kemakmuran, kemewahan ataupun nikmat kehidupan yang ada sekarang ni ialah hasil daripada pentadbiran kerajaan yang baik. Itulah yang sedang diusahakan oleh di peringkat pusat juga, Datuk Seri. Betullah adanya madani, adanya elemen kesejahteraan, adanya paksi hormat dan juga ihsan untuk kerjasama membangun satu masyarakat yang sejahtera, insya-Allah. Jadi Datuk Seri, berbaik tentang isu tadi sentimen agama dan sebagainya. Saya nak tanya jugalah soalan ini kerana saya percaya ramai juga di luar sana ingin tahu tentang isu yang ralik dibicarakan oleh negara sekarang ni berkenaan kontroversi stoking yang dicetak kalimah Allah. Yang berhormat menyatakan kecenderungan memberikan sokongan kepada tindakan ataupun stand pendirian yang dibuat oleh Dr. Akmal Saleh. Jadi pada pandangan Datuk Seri, adakah ini merupakan salah satu langkah UMNO itu sendiri untuk mengembalikan semula sentimen pengundi Melayu kepada parti yang dilihat sudah hilang pengaruh ataupun tarikh ini, atau ianya benar-benar di atas dasar untuk melindungi agama? Saya nak betulkan sedikit statement tentang isu stokin ni. Nothing got to do with politics. Dia tak ada kena-mengena dengan politik. Sedangkan parti yang berasaskan Islam pun tak nak membela Allah SWT ni, namanya letak kat kaki. Adakah Datuk sanggup nak pakai stokin kaki tu ada Allah? Tak sanggup. Sebab apa? Bukan sebab politik, sebab Datuk orang yang beragama Islam. Datuk tahu nilai Islam tu di mana, nilai Allah tu di mana. Jadi saya berkata pada reporter baru ni, kalau Akmal membuat statement tentang pendirian tentang Islam, dia tidak ada kena-mengena dengan politik. Jangan dipolitikkan. Kerana dia berdiri atas sifat dia sebagai seorang Islam dan Melayu. Kita ambil diri kita sendiri. Kalau kita mempunyai pendirian yang cukup kuat atas iman kita kepada Allah Ta'ala, mana sanggup nak meletakkan nilai Allah di kaki kita? Jadi bukan sebab nak mengembalikan pengaruh UMNO terhadap isu ini, jauh sama sekali. Kita berdiri atas sifat Islam. Bila kita mati besok, dia tak tanya kau parti mana, dia tanya kau agama apa. Siapakah Tuhan kamu? Kita jawab Allah. Takkan dia kata Allah letak kat kaki kita. Maaf cakaplah, kita semua orang Melayu yang beragama Islam ni terguris hati. Jadi saya menyokong Akmal dalam statement stokin ini atas sebab saya beragama Islam. Kalimah kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka saya dah bercakap pada hari itu atas sifat saya Islam. Walaupun saya pemimpin nombor 1 Melaka ini,
Saya tak menggunakan itu sebagai isu politik. Ya. Saya berkawan dengan semua kawan-kawan. Jadi rakan-rakan kita bukan umat Islam ni sepatutnya menghormati dan menghargai yang telah diputuskan sebagai Islam ni sebagai agama rasmi, jangan letak di tapak kaki. Itu yang saya nak beritahu. Jadi kalau Akmal berdiri atas sifat dia sebagai seorang pemuda Melayu dan Islam, dia mewakili orang Islam dan orang Melayu, bukan mewakili UMNO. Pilihan masa akan datang terserah kepada rakyat nak pilih siapa. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita tak sanggup melihat penghinaan yang seperti rupa. Alhamdulillah, kerajaan dah ambil tindakan, mereka telah didakwa. Dan Akmal, saya minta supaya jangan lagi polemikkan isu ini, kerana kerajaan telah mengambil alih isu ini sebagai isu nasional. Baik, itulah jawapan yang sangat jelas yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka selaku Kapten Bos di Negeri Melaka ini. Jadi untuk pengetahuan Datuk Seri, siaran kita ini berbetulan lagi seminggu untuk menyambut Aidilfitri. Mungkin ada sedikit pesan yang boleh dikongsi kepada warga Melaka, khususnya kepada mereka yang mungkin akan datang selepas Hari Raya membanjiri Negeri Melaka ini. Dia Melaka ni, dia hari-hari Hari Raya. Kalau datang kat Melaka ni, orang datang kadang-kadang tak nak balik. Ya. Sebab banyak tempat menarik. Ya. Orang datang, orang suka tengok, tak puas. Macam saya kata tadi, kalau dah lama tak datang Melaka ni, sekali datang ni, memang susah nak lepas. Kalau tuan pergi menimba, dapat pula si ikan keli. Kalau tuan datang Melaka, memang tak puas datang sekali. Kena datang dulu. Jadi, sebenarnya dengan Hari Raya ni, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, terutamanya pada warga Melaka. Maaf lahir dan batin, kepimpinan yang saya bawa ini, saya minta izin pada semua orang Melaka dan kepimpinan di semua peringkat, izinkan saya menguruskan Melaka ni. Let me do my humble service to the people of Melaka, InsyaAllah. Jadi apa yang saya nak buat ialah, sebenarnya dengan hari baik, bulan baik ini, kita bermaaf-maafan dan kita melihat bahawa nilai sebuah perpaduan ini tidak boleh digugat kalau kita menghormati di antara satu dengan lain. Saya juga bagi pihak kerajaan negeri nak menjemput rakyat Melaka atau siapa saja yang datang ke Melaka ke majlis rumah terbuka kerajaan negeri Melaka pada 22 April bermula jam 6.30 petang di MITC, dan diserikan lagi dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. 22 April. 22 April. Jemput datang, bawa keluarga. Baik. Macam-macam ada, makanan kita bagi free. Ada duit raya lagi. Anak-anak beraturlah datang ambil duit raya. Tak ada negeri lain. Mana lagi? Melaka lah. Jemput datang. Baik, terima kasih Datuk Seri Ketua Menteri. Merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Begitulah tadi selama hampir 1 jam kita bersiaran dan menerobos pemikiran Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf yang tentunya telah berkongsi pelbagai isu daripada pelancongan kepada pelaburan dan juga kepada isu-isu politik yang tentunya bukan mudah untuk beliau memimpin dan menggalas tanggungjawab ini. Namun saya percaya dengan kebersamaan dan perpaduan yang ada di dalam kabinet kerajaan negeri tentunya mempermudahkan lagi urusan untuk memastikan Melaka dibawa terus ke persada yang lebih gemilang. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang setia dalam program Suara Anak Madani. Sampai kita jumpa lagi. Teruskan bersiaran, teruskan menonton, teruskan like, teruskan share, dan kita akan bawa pelbagai lagi isu-isu dan juga pimpinan-pimpinan utama kerajaan, sama ada peringkat persekutuan ataupun negeri, untuk memberikan pencerahan terhadap pelbagai topik yang akan kita bedah secara bersama dalam program Suara Anak Madani. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan.